Ya. So what really is the difference? Sebelum ini memang dibolehkan tindakan penguatkuasaan terhadap penjual vape. Jadi kita boleh tengoklah berita premis jual cecair vape diserbu, cecair vape 150,000 dalam rumah dirampas. Memang berlaku. Tetapi masalah dia sekarang adalah kedai-kedai vape ini sudah terlalu berleluasa. Dan di bawah Akta Racun, kita hanya boleh ambil tindakan terhadap cecair vape yang mengandungi nikotin. Kita tak tahu bila kita pergi ke penguatkuasa pergi ke kedai tersebut, dia tak boleh terus ambil tindakan sebab dia tak tahu cecair tersebut tu ada nikotin ke tidak. Dia kena rampas dulu cecair tersebut, dan kita kena ingat ada ratusan kedai-kedai vape dah daripada tahun 2013 kalau tak silap saya, bila vape ini telah meletup dari segi permintaan dia, dan kena hantar ke makmal, kena cek sama ada mengandungi nikotin ke tidak, baru boleh ambil tindakan. Jadi itu di bawah akta yang lama, ya. Satu tindakan yang rumit, yang mengambil masa, dan for whatever reason kita juga telah mungkin atas desakan politik, kita telah membiarkan kedai-kedai vape ini untuk beroperasi tanpa satu kawalan yang ketat. Cerita kawalan ni daripada tahun 2015 lagi, keputusan kabinet, saya masih lagi ingat, saya Menteri Belia dan Sukan, Menteri Kesihatan adalah Datuk Dr. Subramaniam, ditubuhkan satu jawatankuasa to come up with regulations and law to regularize and legalize vape in this country. Tapi sehingga hari ini tidak ada sebarang undang-undang baru untuk kawal selia vape, penjualan vape selain daripada Akta Racun. So, apa yang telah berlaku beberapa hari yang lepas adalah Menteri Kesihatan Dr. Zaleha telah pun menandatangani perintah pindaan kepada Perintah Racun 2023 untuk mengecualikan cecair vape yang mengandungi nikotin daripada senarai di bawah Akta Racun. Bermaksud bagi tujuan nak cukai ni. Tujuan dia nak cukai. Nak cukai maksudnya dikeluarkan supaya benda ni legalize. Ya. Boleh jual. Tapi tidak dikawal selia lah. Tidak dikawal selia. Sebab apa? Sebab sebelum pengecualian itu diberi, mesti ada akta baru yang sambut supaya akta itu dapat kawal selia. Ya. Jadi dia keluar daripada Akta Racun, free for all, house tidak somewhere ada, else lah. Ya, tidak ada house somewhere else. Tapi sekarang ini Somewhere else dikeluarkan daripada Akta Racun. Tidak ada pengawal seliaan di bawah Akta Makanan sebab itu hanya untuk produk tembakau saja dan tidak merangkumi cecair vape. Akta Makanan memang ada. Ada peraturan yang mengawal tobacco products, but this is not a tobacco product. This is liquid nicotine, gel. Ya. So sebab itu saya telah buat keputusan sebelum kita mengecualikan cecair vape yang mengandungi nikotin daripada Akta Racun bagi tujuan nak legalize, nak dikenakan cukai, nak kawal secara rasmi, kita kena akta yang sambut lebih dahulu sebelum kita bagi pengecualian. Akta tersebut adalah Akta Kawalan Produk Tembakau dan Merokok yang saya telah bawa ke Parlimen sebelum Parlimen dibubarkan. Dan dalam akta tersebut, of course, peruntukan yang paling famous adalah GEG lah. GEG, kita tak boleh jual apa saja produk merokok kepada mereka yang lahir selepas tahun 2005. Tetapi dalam akta tersebut juga terkandung semua peruntukan-peruntukan yang akan mengawal selia penjualan apa saja produk merokok termasuk vape. So, masa ada saya baca dalam media sosial, dia kata sebenarnya pengumuman ini telah pun dibuat oleh kerajaan sebelum ini. Betul. Waktu Zafrul bentangkan belanjawan, dia dah memang sebut bahawa kita nak kenakan cukai kepada produk nikotin dalam vape ini, ya. Tetapi saya resist. Saya tak setuju walaupun Kementerian Kewangan kata Zafrul dah umum sebagai Menteri Kewangan, now you kena kecualikan daripada jadual daripada Perintah Racun di bawah Akta Racun. Saya refuse to sign. Saya kata selagi saya tidak ada akta baru yang akan sambut supaya tidak berlaku kelompongan dalam undang-undang yang sedia ada, lakuna dalam undang-undang yang sedia ada, saya tidak akan sign untuk dikecualikan. Sebab dari segi governance, urutan dia mestilah akta baru diluluskan, selepas itu pengecualian dibuat. Kalau pengecualian dibuat tanpa akta baru, tidak ada kawal seliaan terhadap penjualan cecair nikotin ataupun cecair vape yang mengandungi nikotin.
Ini yang Sebab berlaku itu sekarang yang, ni. yang berlaku sekarang. Berlaku sekarang adalah free for all. Jadi saya Dia free for all macam maksudnya apa KJ? Does it mean contoh kalau bawah 18 tahun pun sekarang boleh beli? ya sebab tidak ada apa-apa regulation. Ya. Regulation untuk 18 tahun adalah untuk ni produk merokok, produk tembakau saja. Ya. Produk tembakau saja. So sekarang ni tidak ada peraturan untuk apa-apa dari segi penjualan, pemasaran dan sebagainya untuk vape ini. Sebab itu kita minta supaya rang undang-undang kawalan merokok ini dibawa secepat mungkin ke Parlimen kalau tidak berlaku lakuna. Dan saya difahamkan Menteri pun keluarkan kenyataan bahawa rang undang-undang tersebut akan dibawa ke Dewan Rakyat Parlimen pada bulan Mei. Alhamdulillah, okey, ada perancangan. Cuma masalah di sini adalah takut risiko undang-undang itu tak lulus. Ya. Kalau undang-undang itu tak lulus, kelompongan lakuna ini akan terus Berterusan. ada. Dan Kecuali dia letak balik dalam antaracun. kecuali dia letak balik dalam akta racun, Which tapi will be nampak macam funny lah. U-turn. Ya. Dan sekarang ini saya difahamkan custom pun telah memberi sebulan untuk kedai-kedai vape ini, penjual-penjual vape ini untuk daftar. Jadi tidak belum lagi dikuatkuasakan dalam erti kata mereka belum lagi daftar dengan custom. Jadi Belum lagi cukai lah. belum lagi dicukai. Jadi ada sebulan. Jadi saya harap dalam sebulan ni waktu mereka berdaftar kita cepat bawa rang undang-undang ini ke Parlimen supaya kelompongan ini dapat ditutup. Dan keputusan ini mendapat reaksi yang sangat negatif daripada komuniti kesihatan awam yang menyatakan bahawa urutan dia silap. Sepatutnya rang undang-undang dulu, selepas itu pengecualian, ya. Dan salah satu lagi perkara yang saya nak sebut ini berkaitan dengan GEG, ya. Sebenarnya kalau ikut pakar-pakar perubatan, NGO kesihatan dan sebagainya, mereka tak nak pun vape ini dilegalize. Mereka tak nak. Mereka kata kalau dikecualikan daripada perintah racun, maksudnya kita legalize vape. Betul lah kita legalize vape because you are taxing it. You cannot tax something that's illegal. Now it's legal. Ya, mereka tak nak pun. Mereka kata if you do this, kita akan bantah. Dan Menteri Kesihatan yang buat ini adalah menteri yang tidak kisah langsung terhadap kesihatan awam. Tetapi saya telah berjaya untuk berunding dengan mereka untuk menerima. Saya kata the train has left the station on vape. Kalau kita nak mengharapkan total vape, saya rasa susah. Sebab ramai yang dah mula isap vape. Ada yang kata ini harm reduction, walaupun Kementerian Kesihatan dan saya tak percaya ni harm reduction. But some people say saya ganti rokok tembakau dengan vape kurang mudarat. Okeylah. Ada juga yang argue industri ni dah terlalu besar. Dah ada ratusan kedai-kedai vape, ribuan orang yang kerja dalam industri vape. So kita tak boleh nak just haramkan vape. Kita kena legalize dan kita kena kawal dengan ketat. So saya bagi tahu kepada mereka, meet me halfway. Ya, meet me halfway. Setuju untuk kita kawal ketat industri vape ini. Sebab kita tak boleh nak tutup habis industri vape sebab dah it's too late. Tetapi pada masa yang sama, I will give you something. Give you something to GEG lah. Saya bagi tahu kepada komuniti kesihatan dan juga pakar perubatan bahawa in return for us legalizing vape dan kawal dengan ketat vape, kita bawa satu peruntukan iaitu generasi baru tidak akan kenal rokok ataupun vape apabila mereka sudah untuk mereka yang lahir selepas 2005. That was the compromise. That was the bargain. Barulah semua setuju. Kata kalau ada GEG, kita reluctantly agree lah untuk kita legalize vape. That's the story. Okay. Sebelum itu saya tahu dah banyak kita bincang, tapi saya nak